Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena menonton channel Nazilin Unity. Ini satu lagi pendedahan yang paling mengejutkan berkaitan dengan Azmin Ali. Perseteruan antara Amiruddin Syari dan juga Azmin Ali semakin memuncak. Kali ini, sekali lagi Amiruddin Syari mengatakan, "Selamat maju jaya dengan ketidakjujuranmu, Azmin." Wah, ini satu tajuk yang menggemparkan, yang memang menarik perhatian dan pastinya gempak panas. Dakwaan bekas Menteri Besar Selangor Azmin Ali bahawa ekonomi negeri merundum setelah diambil alih oleh Amiruddin Syari cuma permainan politik. Itu cuma permainan politik dia, kata Amiruddin Syari. Tapi sangat sedih kerana seorang yang tidak bercakap jujur terutamanya dalam hal ini kerana kepentingan politik. Jadi selamat maju jaya dengan ketidakjujuran dia, katanya, kepada pemberita selepas menghadiri majlis serahan sumbangan lembu korban serta sumbangan keuangan Parlimen Gombak dan Dun Sungai Tua. Amiruddin yang juga pengganti Azmin berkata, statistik Jabatan Perangkaan Negara DOSM membuktikan prestasi ekonomi negeri baik. Menurut data DOSM mengenai sumbangan keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia pada tahun 2022, Selangor menjadi sumbangan tertinggi kepada ekonomi negara dengan 25.5% berbanding 24.8% tahun sebelumnya. Selain menjadi pemacu terbesar pertumbuhan ekonomi Malaysia pada tahun itu, ekonomi negeri itu juga berkembang lebih cepat daripada ekonomi negara dengan 11.9% pada tahun 2022 berbanding kadar nasional 8.7%. Itu bukti bahawa kita ada rekod prestasi yang sangat baik dan kita ada perancangan teratur dalam memastikan Selangor sebagai sebuah negeri kekal sebagai kedudukan ekonomi yang besar. Pelaburan langsung asing FDI adalah salah satu daripada petunjuk dan yang paling penting adalah konsisten. Sejak daripada tahun 2018, prestasi ada turun sikit pada tahun 2020 dan kembali meningkat pada tahun 2021. Ini membuktikan kita masih ada lagi penarikan yang lebih besar. Ini bukan datang tiba-tiba. Lepas itu, tahun berikut lemah. Itu adalah tanda perancangan yang lemah dan tiada kesefahaman. Bila kita buat hasil yang baik dan jumlah kerja, Azmin kena lihat jumlah tenaga kerja yang ditawarkan, katanya. Akhirnya Azmin terkantoi juga apabila Azmin kata apabila dakwaan Azmin Ali bahawa ekonomi negeri Selangor merundum setelah diambil alih oleh Amiruddin Syari, akhirnya Azmin Ali kantoi apabila Amiruddin sendiri bukan dengan air liur semata-mata tetapi dengan data yang jelas, data yang betul, fakta yang tepat, nombor yang betul telah pun mengalahkan Azmin Ali, mematahkan hujah Azmin Ali. Dan sebenarnya menurut Amiruddin Syari, apa yang dikatakan oleh Azmin Ali itu cuma satu permainan politik semata-mata. Itu cuma permainan politik Azmin Ali, kata Amiruddin Syari. Dengan itu dia kata, selamat maju jaya dengan ketidakjujuran. Adakah Azmin Ali ini memang sinonim dengan ketidakjujuran? Ada netizen yang menulis dalam ruangan komen, mereka kata, ya memang terbukti sebab Azmin Ali juga terlibat di dalam langkah Sheraton. Itulah yang menjadi first atau dasar utama penentu kepada sikap Azmin Ali. Dan yang menariknya apabila Amiruddin Syari menunjukkan statistik Jabatan Perangkaan Negara DOSM membuktikan prestasi ekonomi negeri baik. Apabila adanya data dan fakta seperti ini, khususnya daripada Jabatan Perangkaan Negara DOSM, maka ini adalah bukti fakta yang paling tepat yang anda harus faham. Kalau orang kata tanpa ada fakta, hanya cakap-cakap, siapapun boleh cakap. Nenek saya yang di rumah pun boleh cakap, tapi tiada fakta. Jadi dengan adanya fakta daripada Amiruddin Syari ini,
maknanya dia telah mengantoikan Azmin Ali. Menurut Amiruddin Sari, Selangor menjadi penyumbang tertinggi kepada ekonomi negara dengan 25.5% berbanding 24.8% pada tahun sebelumnya. Selain daripada itu, perkembangan ekonomi negeri juga lebih tinggi, lebih cepat daripada ekonomi negara dengan 11.9% pada tahun 2022 berbanding kadar nasional 8.7%. Itu bukti bahwa kita ada rekod prestasi yang sangat baik dan kita ada perancangan teratur dalam memastikan Selangor sebagai sebuah negeri kekal sebagai kedudukan ekonomi yang besar, kata Amiruddin lagi. Selain itu, pelaburan langsung asing FDI salah satu daripada petunjuk yang paling penting adalah konsisten, kata Amiruddin lagi. Jadi saudara-saudara sekalian, apa pendapat kamu dengan tajuk ini? Selamat maju jaya dengan ketidakjujuranmu Azmin. Kita tunggulah nanti. Adakah Azmin akan jadi menteri besar baru untuk Selangor atau dia akan kalah dalam PRN kali ini? Apa pendapat kamu? Adakah Azmin Ali akan menang dalam PRN di Selangor? Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Kalau sebelum ini kita lihat Syed Saddiq Syed Abdul Rahman ini mengidolakan Mahathir Mohamad. Tapi tiba-tiba hari ini Syed Saddiq pula mendedahkan perkara yang kita tak sangka langsung dia akan kata. Syed Saddiq minta Tun Mahathir Mohamad henti main politik lapuk pecah belah. Wah, beraninya Syed Saddiq kan. Tiba-tiba lawan bos, tiba-tiba lawan Tun Mahathir Mohamad dengan mengatakan minta Tun Mahathir henti main politik lapuk pecah belah. Boleh tahan juga nih. Boleh tahan juga Syed Saddiq Syed Abdul Rahman menghentam idol beliau. Beliau pernah kata idol beliau ialah Mahathir Mohamad. Presiden Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda Syed Saddiq Syed Abdul Rahman membuat hantaran terbuka kepada Tun Mahathir Mohamad berhubung dakwaan bekas Perdana Menteri itu, orang bukan Melayu mahu menukar nama dan pemilikan Malaysia. Syed Saddiq yang sering dikaitkan sebagai anak didik Dr. Mahathir menulis dalam Twitter hari ini supaya bekas Perdana Menteri itu menghentikan politik lapuk dan menyebabkan perpecahan. Kan aku dah kata tadi, saya dah kata bahawa Syed Saddiq ni adalah anak didik kepada Dr. Mahathir. Tetapi hari ini lawan bapa pula, bapa politik beliau dengan mengatakan supaya Mahathir menghentikan politik lapuk yang menyebabkan perpecahan. Betul jugalah, saya setuju dengan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman supaya Mahathir Mohamad berhentilah menggunakan politik lapuk yang boleh menyebabkan perpecahan kepada negara ini. Lebih-lebih lagi ianya berkaitan dengan bangsa dan agama di Malaysia. Reaksi Presiden muda itu susulan laporan media yang memetik Dr. Mahathir mendakwa segelintir golongan bukan Melayu mahu menukar nama dan pemilikan Malaysia. Syed Saddiq berkata rakyat Malaysia tidak kira kaum dan agama bersama-sama mencintai negara ini. Mereka mahu melihat Malaysia berkembang dan menjadi negara membangun dengan peluang pekerjaan, pengangkutan awam dan tata kelola yang baik, kata beliau. Katanya, beliau pasti tidak ada rakyat bukan Melayu di negara ini yang mahu menukar nama negara. Saya tahu ramai rakyat yang menganggap Malaysia adalah satu-satunya tempat mereka tinggal. Saya setuju dengan apa yang Syed Saddiq Syed Abdul Rahman katakan. Saya juga sependapat dengan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman bahawa tidak kira kaum dan agama, semua rakyat Malaysia mencintai negara ini. Selain itu, saya juga setuju dengan Syed Saddiq Syed Abdul Rahman bahawa penduduk Malaysia mahu melihat Malaysia berkembang dan menjadi negara membangun dengan peluang pekerjaan, pengangkutan awam dan tata kelola yang baik. Selain daripada itu, saya juga yakin bahawa rakyat Malaysia, rakyat bukan Malaysia di negara ini tidak mahu menukar nama negara. Tiada yang mahu menukar nama negara. Bahkan seperti yang dikatakan oleh Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, benarlah bahawa ramai rakyat Malaysia menganggap
ini Malaysia, negara Malaysia adalah satu-satunya tempat tinggal yang kita miliki. Betul, saya setuju itu. Kalau kita semua ini memang satu-satunya negara yang kita sayangi adalah Malaysia. Media melaporkan dalam sidang media awal hari ini, Dr. Mahathir mendakwa rakyat bukan Melayu mahu menukar nama dan pemilikan Malaysia. Bekas Perdana Menteri mendakwa terdapat percubaan orang dari negara lain untuk mengubah Malaysia daripada tanah Melayu menjadi negara berbilang kaum. Malah, Dr. Mahathir mendakwa golongan itu enggan mengiktiraf orang Melayu sebagai pengasas, penduduk tempatan dan pembangun negara. Dan demikianlah angkuhnya mereka yang datang sini. Kita yang jadikan mereka warga negara, tetapi warga negara yang datang ini nak tuntut supaya nama negara kita ditukar dijadikan multiracial country, negara berbilang kaum. Dr. Mahathir dipetik sebagai berkata, saya tidak setuju dengan apa yang Tun Mahathir kata ini. Dan sesungguhnya negara Malaysia ini adalah negara yang amat kita sayangi. So, betul lah seperti yang dikatakan oleh Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Walaupun beliau adalah anak didik Tun Mahathir, berani juga Syed Saddiq Syed Abdul Rahman ini mengecam Mahathir dengan mengatakan, berhentilah Mahathir membuat politik lapuk yang boleh memecah belahkan negara ini. Saya pun setuju dengan apa yang dikatakan oleh Syed Saddiq Syed Abdul Rahman ini, supaya Mahathir berhenti membuat hantaran, berhenti melakukan politik lapuk yang menyebabkan perpecahan. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Saudara-saudara sekalian, buat apa nak simpan lagi parti solo, parti muda? Buat apa? Dan dengan itu, kita mengatakan bahawa biarkan saja muda bergerak solo, jangan dipujuk-pujuk lagi. Dipetik dari sabudinhusin.com. Saudara, dalam isu baru-baru ini yang panas ialah berkaitan dengan keputusan muda untuk bergerak solo dan dengan sendirinya meletakkan Anwar Ibrahim kehilangan satu kerusi sokongan kalau benar muda betul-betul mau meneruskan bergerak solo. Karena dengan itu secara tidak langsung kita dapat melihat bahawa kerusi parlimen yang dimiliki oleh Parti Muda melalui Syed Saddiq Syed Abdul Rahman telah pun tidak lagi menyokong Anwar Ibrahim. Boleh secara tidak langsung. Jadi Anwar Ibrahim telah kehilangan 2/3 daripada ahli parlimen, tetapi masih mempunyai sokongan lebih daripada separuh. Namun demikian, tindakan muda untuk tidak lagi mau bersama dengan PH dalam PRN patut dibiarkan saja. Biarkan saja muda bergerak solo, jangan dipujuk-pujuk lagi. Biarpun muda sebenarnya telah membuat ketetapan untuk bertanding solo pada PRN akan datang ini, dan sebab utama keputusan tersebut diambil adalah disebabkan permohonan mereka untuk menyertai PH tidak mendapat layanan yang sewajarnya. Yang tidak kena dalam hal ini ialah masih ada yang cuba membujuk Syed Saddiq Syed Abdul Rahman agar mengubah pendirian mereka. Lim Kit Siang, veteran DAP dan setiausaha politik kanan kepada Perdana Menteri Samsul Iskandar Mohamad Akin adalah antara yang terawal berbuat demikian. Selain meminta muda mempertimbangkan semula keputusan itu, mereka juga menyifatkan muda agak tergesa-gesa dalam membuat ketetapan berkenan. Kata mereka lagi, muda sepatutnya bersama dengan kerajaan perpaduan dalam PRN akan datang nanti dan bukan memilih bertanding solo. Kalau dilihat tempo masa muda memohon menyertai PH dan tiada jawapan diberikan sehingga kini, keputusan mereka bertanding solo itu dalam PRN ini haruslah dihormati. Tidak perlu dipujuk atau digesa lagi muda mengubah pendiriannya. Jika selama ini tiada atau tidak sesiapa yang bersuara kepada PH agar segera membuat keputusan, sama ada menerima atau menolak permohonan muda, kenapa setelah parti itu membuat ketetapan untuk bertanding solo, baru pujukan mahu disuarakan? Biarkan saja muda dengan ketetapan dan pendiriannya itu. Kerana PH selama ini pun terbukti keberatan untuk menerima parti itu sebagai ahli komponen PH. Lagi pula,
tiada apa yang PH perlu bimbangkan dengan mudah dalam PRN 6 negeri akan datang ini nanti. Lawan sebenar PH ialah PN dan tumpuan hendaklah diberikan ke arah bagaimana melawan naratif kempen yang dibawa oleh blok pembangkang itu. Oleh kerana muda hanya bertanding sejumlah kecil kerusi DUN di beberapa negeri tertentu, parti itu bukanlah ancaman kepada PH. Malah, PH juga tidak perlu bimbang dengan kemungkinan muda mampu memecahkan undi dan memberi kelebihan kepada PN. Sebagaimana ditulis dalam artikel sebelum ini, penyertaan solo muda dalam PRN akan datang nanti tidak ubah seperti pejuang yang juga berjuang bertanding solo pada PRU 15 lalu. Kalau Tun Mahathir Mohamad yang mengetuai pejuang ketika itu pun tidak mampu menyumbang sebarang kemenangan, bahkan hilang deposit semua kerusi yang ditandinginya, apakah Syed Saddiq lebih hebat daripada bekas Perdana Menteri itu? Mana-mana pemimpin PH selepas ini, jangan buang masa lagi untuk memujuk dan merayu muda mengubah kedudukan atau keputusan yang telah mereka buat sebelum ini. Biarkan saja kerana pendirian muda itu dibuat setelah mereka tidak mendapat layanan yang sewajarnya daripada PH sendiri. Dalam hal ini, tindakan Adam Adli, Ketua Pemuda PKR yang mendesak muda memilih atau membuat pengumuman sama ada masih bersama Kerajaan Perpaduan atau blok pembangkang, bolehlah diberi sedikit pujian. Tindakan beliau itu sekurang-kurangnya memperlihatkan jati dirinya dalam mempertahankan maruah PH. Tetapi tindakan yang lebih terpuji ialah jika Adam berani mendesak Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri dan pengerusi PH agar tidak berlengah lagi mengeluarkan muda daripada parti yang menyokong Kerajaan Perpaduan. Keputusan muda bertanding solo dan ingin menentang parti dalam Kerajaan Perpaduan sendiri dalam PRN bermakna mereka bukan lagi penyokong Kerajaan Perpaduan. Seulang sekali lagi, keputusan muda bertanding solo dan ingin menentang parti dalam Kerajaan Perpaduan sendiri dalam PRN bermakna mereka bukan lagi penyokong Kerajaan Perpaduan. Jadi, nak tunggu dan simpan buat apa lagi? Apa pendapat kamu semua? Adakah anda setuju dengan kami? Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ini satu lagi tamparan hebat untuk Muhyiddin dan juga Mahathir Mohamad. Di saat PRN yang akan menjelang tidak lama lagi dan kempen sudah bermula. Dipetik daripada utusan Malaysia dengan tajuk Anwar bantu pulihkan keuangan Felda. Pastinya ini satu kemenangan baru besar kepada Anwar Ibrahim. Beliau berjaya bantu memulihkan keuangan Felda. Nah, ini itu yang saya kata tadi, tamparan besar untuk Muhyiddin dan juga Mahathir Mohamad. Saudara-saudara sekalian, Datuk Seri Anwar Ibrahim menandatangani perjanjian melibatkan jaminan kerajaan kepada Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda untuk menstruktur semula. Pinjaman Felda itu akan melibatkan pengurangan prinsipal hutang Felda bersama institusi keuangan sebanyak RM7.9 bilion. Kalau ada orang yang tanya tentang inisiatif atau apa yang Anwar telah lakukan untuk membantu rakyat, khususnya peneroka Felda, ini jawaban dia. Anwar Ibrahim telah pun membantu memulihkan keuangan Felda dengan cara beliau telah pun menandatangani perjanjian melibatkan jaminan kerajaan kepada Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda itu untuk menstruktur semula pinjaman agensi tersebut melalui terbitan sukuk dan kredit pusingan di dalam usaha memulihkan kedudukan keuangan. Perdana Menteri merangkap Menteri Keuangan berkata langkah itu dijangka dapat menstabilkan kedudukan keuangan Felda serta menjamin modal
model perniagaan yang lebih mampan supaya terus berupaya mengangkat mobiliti sosial warga Peneroka dan generasi baharu. Dalam pada itu, Kementerian Keuangan menjelaskan sebahagian besar penstrukturan semula pinjaman Felda itu akan melibatkan pengurangan prinsipal hutang Felda bersama institusi keuangan sebanyak RM7.9 bilion. Saudara-saudara sekalian, ada satu pepatah orang muda pada waktu ini yang agak top trending, yaitu kata mereka, orang lain yang rosakkan, orang lain yang baiki, orang lain yang sakau, orang lain yang sengsara. Saya setuju dengan apa yang orang muda itu trendingkan, khususnya kepada Anwar Ibrahim. Apabila orang lain yang rosakkan, Anwar juga yang baiki. Orang lain yang sakau, Anwar juga yang cari uang untuk baiki. Bayangkan saudara-saudara. Betul tidak? Betul kan? Anwar Ibrahim baru menjelang menghampiri 8 bulan menjadi Perdana Menteri, telah terpaksa memperbaiki keadaan negara yang sudah begitu banyak kerusakan yang perlu diperbaiki oleh Anwar Ibrahim sendiri. Yang lain sibuk untuk menghantam Anwar Ibrahim, padahal yang menghantam itulah yang telah pun memerintah sebelum ini. Dalam pada itu, Kementerian Keuangan menjelaskan sebagian besar penstrukturan semula pinjaman Felda itu akan melibatkan pengurangan prinsipal hutang Felda. Ia juga akan mengurangkan kos keuangan Felda terhadap kadar faedah yang dikenakan serta membolehkan Felda memberikan pemansuhan 80% hutang Peneroka berjumlah RM8.3 bilion yang dilaksanakan pada tahun 2021, kata Kementerian Keuangan menerusi satu kenyataan hari ini. Di samping itu, kerajaan telah menambah baik tata kelola penyaluran dana kepada Felda sebagai agensi badan berkanun kerajaan dengan melantik Amanah Raya Trustees sebagai pemegang amanah transaksi akaun bagi memastikan pelan transformasi berada di landasan yang tepat serta memenuhi keperluan accountability dan integriti. Pada masa yang sama, kerajaan telah bersetuju memberi jaminan kerajaan kepada Felda pada 2019 bagi membolehkan agensi tersebut melaksanakan pelan pemulihannya di bawah program transformasi Felda yang telah bermula pada tahun 2020 untuk tempoh 5 tahun. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe. Adakah Anda juga bersetuju bahawa dengan isu ini Anwar Ibrahim telah berjaya mengalahkan semua orang yang cuba memperkotak-katikkan kehebatan beliau menguruskan ekonomi? Dan trending kata-kata orang muda, orang lain yang rosakkan, orang lain yang baiki, orang lain yang sakau, orang lain yang bayar utang. Itu kena kepada tepatlah untuk Anwar Ibrahim, yaitu orang lain yang rosakkan dahulu, Anwar juga yang baiki. Orang lain yang sakau, Anwar juga yang bayar hutang. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana menonton channel Nazilin Unity. Selamat menyambut Hari Raya Aidil Adha kepada semua rakan-rakan yang beragama Islam. Hari ini di Malaysia kini kita digemparkan dengan laporan yang luar biasa berkaitan dengan kenyataan Tun Mahathir Mohamad yang paling kontroversi dan paling panas. Saya jamin isu kali ini ialah isu yang paling panas dan kontroversi. Dipetik daripada Malaysia kini, diterbitkan pada 28 Jun 2023. Dengan tajuk Mahathir Putar Cerita. Bukan Melayu mahu tukar nama Melayu. Nama Malaysia. Maafkan saya, Mahathir Putar Cerita, bukan Melayu mahu tukar nama Malaysia. Dalam sidang media yang agak panjang hari ini, berhubung penduduk bukan Melayu, Dr. Mahathir Mohamad mendakwa bahawa mereka mahu menukar nama dan pemilikan Malaysia. Bekas Perdana Menteri itu berulang kali mendakwa terdapat percubaan orang dari negara lain untuk mengubah Malaysia daripada tanah Melayu menjadi negara berbilang kaum. Dia juga mendakwa golongan ini enggan mengiktiraf orang Melayu sebagai pengasas, penduduk tempatan dan pembangun negara. Dan demikianlah angkuhnya mereka yang datang sini.
kita yang dijadikan atau kita yang jadikan mereka warga negara. Tetapi warga negara yang datang ini nak tuntut supaya nama negara kita ditukar dijadikan multiracial country atau negara berbilang kaum. Banyak orang berhijrah daripada satu negara ke negara lain. Apabila mereka pergi ke negara yang lain, mereka terima negara yang lain itu dan pemiliknya, dan mereka meniru hidup seperti orang di negara yang mereka pilih. Tetapi kali ini kita dapati orang yang datang sini, datang ke tanah Melayu, kita sebagai tuan rumah, kita beri hak kepada mereka. Kita sekarang disuruh tukar nama negara kita, kata ahli politik veteran itu pada sidang media di Sepang. Terdahulu, Mahathir membidas sejarah Malaysia dan mendakwa terdapat dua percubaan yang dibuat oleh orang luar untuk mengubah negara. Dia menghuraikan secara panjang lebar mengenai latar belakang sejarah Malaysia dengan tumpuan ketika zaman yang dikenali sebagai Millennium semasa pemerintahan penjajah British. Sebelum saya teruskan ulasan kali ini, saya ulang semula soalan kepada Tun Mahathir Mohamad. Mengapa perkara ini ketika beliau menjadi Perdana Menteri selama 22 tahun campur 22 bulan, tidak pernah pula disedari beliau, tidak pernah pula didedahkan oleh beliau, tidak pernah beliau untuk usahakan. Tapi selepas sudah tidak berkuasa, selepas hilang deposit, selepas tidak mendapat lagi sokongan, selepas tidak lagi memerintah negara ini, yang mana beliau tidak punya apa-apa kuasa lagi dan kapasiti, barulah beliau menyatakan, mendedahkan kononnya penemuan beliau ini yang memang kontroversi dan panas ini. Saya tertanya itu soalan yang paling dasar. Itu saja soalan yang paling penting perlu dijawab oleh Tun Mahathir. 22 tahun memerintah negara ini, tidak pernah pula cakap tentang perkara ini. Tidak pernah pula cuba untuk mendedahkan perkara ini. Kenapa selepas Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, selepas beliau tidak lagi menjadi Perdana Menteri, dan paling penting Pakatan Harapan menjadi kerajaan dan Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri yang mana Mahathir Mohamad kata tidak akan jadi Perdana Menteri tapi akhirnya menjadi Perdana Menteri, barulah Mahathir tiba-tiba menyatakan pula pendedahan luar biasa ini. Itu yang perlu kita jawab. Ada komen Amanda? Apa pendapat kamu? Tinggalkan komen Anda. Mahathir kemudian menyentuh tentang era pasca kemerdekaan semasa mendiang Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew yang adalah ketua pembangkang ketika itu, menentang kerajaan Malaysia dengan menganjurkan konsep Malaysian Malaysia. Itu yang saya kata sebelum ini. Kenapa Mahathir Mohamad ketika berkuasa pada waktu itu tidak melakukan apa-apa atau mendedahkan perkara ini? Karena kalau Anda kata tidak perlu mengulas tentang 22 tahun yang pernah Mahathir menjadi Perdana Menteri, kenapa Mahathir pula mengulas atau mengungkit sejarah era pasca kemerdekaan kita? Pada tahun 1960-an, istilah Malaysia diangkat sebagai slogan Perhimpunan Konvensyen Solidariti Malaysia untuk memperjuangkan wawasan negara yang lebih egalitarian, mengatasi perpecahan etnik, dan mempromosikan hak sama rata untuk semua rakyat tanpa mengira kaum atau etnik. Ia bertujuan untuk mencabar penekanan yang lazim terhadap etnik Melayu dan keistimewaan khas untuk orang Melayu seperti yang termaktub dalam dasar tindakan afirmatif Perlembagaan Persekutuan. Mahathir berkata kita bernasib baik dalam pilihan raya tahun 1964 cadangan Kuan Yew itu ditolak. Cuma seorang saja yang menang, yang lain semua kalah, kata Tun Mahathir lagi. Dan itu kita berjaya tolak. Satu lagi percobaan untuk menjadikan tanah Melayu ini sebagai negara berbilang kaum, bukan lagi milik orang Melayu. Akan ada hak sama rata untuk semua rakyat, kata Mahathir lagi. Mahathir juga mendakwa setiap kali orang Melayu bercakap tentang perjuangan bangsa, mereka turut atau terus dihentikan dan dilabel sebagai resis. Saya hairan di negara kita tak boleh bercakap berkenaan tentang bangsa kita, kata Mahathir. Oh, itu resis. Orang Melayu resis kalau cakap pasal Melayu, kata beliau.
Sebelum ini, bekas ahli Parlimen Langkawi itu disiasat mengikut Seksyen 124B Kanun Keseksaan kerana didakwa terlibat dalam aktiviti yang disifatkan memudaratkan demokrasi berparlimen berhubung perkara berkaitan proklamasi rakyat Melayu yang diterajuinya itu. Selain itu, dia juga disiasat berhubung kenyataannya yang didakwa mengandungi unsur penghinaan terhadap institusi diraja apabila menyebut bahawa orang Melayu tidak boleh bergantung kepada raja-raja Melayu untuk melindungi mereka. Saudara-saudara sekalian, ini pendedahan Tun Mahathir Mohamad yang saya sudah anggap sebagai satu kontroversi dan amat panas sekali. Namun demikian, kita hanya boleh kembali kepada satu persoalan utama. Apa sebenarnya yang Tun Mahathir mahu untuk negara ini pada waktu ini? Kerana acuan Malaysia ini sebenarnya lebih banyak ditentukan oleh kepimpinan beliau sejak dahulu, iaitu 22 tahun menjadi Perdana Menteri. Jangan kita lupa, Mahathir pernah mentadbir negara ini mengikut acuan beliau 22 tahun campur 22 bulan. Apa yang berlaku kepada Malaysia saat ini sedikit sebanyak ada dipengaruhi oleh style ataupun cara kepimpinan, corak kepimpinan, dasar kepimpinan Tun Mahathir pada waktu itu. Jadi, kalau begitu, kenapa isu tentang yang dikemukakan oleh Tun Mahathir ini tidak pula ditekankan pada waktu beliau menjadi Perdana Menteri? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cinta Malaysiaku, bye-bye. Bila Tun Mahathir dan juga Muhyiddin akan berjumpa, adakah perjumpaan itu hanya satu pembohongan semata-mata, atau teknik mengelirukan lawan, atau semata-mata hanya mau mendapatkan sokongan, atau semata-mata mahu memperlihatkan kononnya dua seteru utama moden ini sudah bersatu semula? Adakah itu hanya satu sandiwara drama politik semata-mata? Saudara-saudara sekalian, persoalan besar ialah bila Muhyiddin dan Mahathir nak jumpa. Semalam, pengerusi Perikatan Nasional PN Tan Sri Muhyiddin Yassin memaklumkan beliau akan bertemu Tun Dr. Mahathir Mohamad dalam masa terdekat. Persoalannya, masa terdekat itu bila? Adakah sebelum berlaku pilihan raya negeri ataupun selepas berlaku pilihan raya negeri? Kalau dah berlaku selepas pilihan raya negeri, itu semua sudah useless, tiada guna lagi. Tapi kalau ianya berlaku sebelum pilihan raya negeri, mungkin ada cerita. Kenyataan Perdana Menteri ke-8 itu menyusul selepas Dr. Mahathir pada awal bulan ini menjelaskan beliau sedia bekerjasama dengan Muhyiddin sekali lagi. 3 tahun selepas hubungan mereka renggang, susulan langkah Sheraton. Mahathir sekali lagi mahu bekerjasama dengan Muhyiddin. Menjadi persoalan saya sekali lagi ialah di mana sebenarnya Mahathir punya prinsip dan kedudukan. Sebenarnya beliau ini apa prinsipnya? Nak mau bekerjasama dengan orang mengikut keadaankah atau ada prinsip yang kukuh? Saya secara peribadi dapat melihat Tun Mahathir Mohamad seperti flip-flop. Kadang ini, kadang itu. Kadang ini, kadang itu. Kerana pada Oktober tahun 2022, 31 Oktober tahun 2022, Mahathir pernah menyelar Muhyiddin dengan mengatakan bahawa Muhyiddin yang pecat dia, tetapi pemimpin bersatu lain yang tidak setuju dengan langkah Sheraton. Mahathir juga mengatakan bahawa beliau kata Muhyiddin telah pun begitu angkuh. Beliau kata siapa yang jadi Perdana Menteri pintu belakang atau tebuk atap? Bukan saya tetapi Muhyiddin, kata Mahathir lagi. Selain daripada itu, Mahathir juga mengatakan bahawa dia sangka Muhyiddin telah pun bertaubat, kesal dengan perbuatannya. Namun, kata Mahathir, rupanya Muhyiddin tetap angkuh dan hanya mahu menjadi Perdana Menteri. Itu daripada Berita Harian pada tahun 2022. Persoalannya hari ini ialah apakah Mahathir dan Muhyiddin akan berjumpa meleraikan masalah itu. Langkah Sheraton pada Februari tahun 2020
menyaksikan pentadbiran Perdana Menteri keempat dan ketujuh yang mengetuai Kerajaan Pakatan Harapan PH ketika itu tumbang dan digantikan Kerajaan PN, pimpinan Muhyiddin dan juga Presiden Bersatu. Pada sidang media hari ini, Dr. Mahathir menjelaskan pertemuan yang dicadangkan dengan Muhyiddin bertujuan menjelaskan tujuan proklamasi Melayu yang digerakkannya. Menurut bekas pengerusi Parti Pejuang Tanah Air Pejuang itu, beliau berkata beliau juga berhasrat menemui Muhyiddin, namun bukan pada hari ini atau esok. Sebelum Hari Raya Haji nak jumpa, susahlah sebab esok sudah raya. Tapi saya nak jumpa dia untuk jelaskan tujuan proklamasi orang Melayu ini, kata Mahathir lagi. Yang menjadi persoalan saya ialah, adakah proklamasi orang Melayu ini akan benar-benar disokong oleh Muhyiddin? Atau siapa yang akan kena kali ini pula? Adakah Mahathir yang kena atau Muhyiddin yang terkena? Ia sokongan kepada Melayu secara keseluruhan kerana kita melihat mereka hilang kawalan sepenuhnya terhadap negara ini dan mereka akan terseksa jika tidak boleh berkata apa-apa untuk negara ini, kata Mahathir dalam sidang media di sini hari ini. Dalam kenyataan awal bulan ini, Dr. Mahathir turut menyatakan kesediaan untuk bekerjasama dengan Muhyiddin pada PRN di 6 negeri dan percaya perkara itu boleh dibincangkan. Dalam reaksi balas, Muhyiddin yang juga ahli Palion Pagoh berkata, beliau sedia bekerjasama dengan Dr. Mahathir demi matlamat memperjuangkan nasib orang Melayu dan orang Islam. Katanya lagi, kesediaan itu juga didorong dengan perkembangan politik mutakhir ini yang meletakkan umat Melayu dan Islam di negara ini di persimpangan getir. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysia aku. Bye-bye. Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini satu lagi pendedahan persoalan paling besar yang tak mampu dijawab oleh Mahathir Mohamad dan juga Muhyiddin Yassin. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Saudara, Anda wajib menonton video ini kerana ianya akan membuka minda dan pemikiran Anda tentang ciri-ciri kepimpinan Tun Mahathir Mohamad dan Muhyiddin yang sekarang ini menjadi perhatian ramai. Saudara-saudara, persoalan besar kepada kita atau kepada Muhyiddin dan juga Mahathir Mohamad ialah bila sebenarnya mereka nak jumpa. Kerana ada pemerhati politik dan juga pengkritik politik mula mengandaikan bahawa perjumpaan Tun Mahathir Mohamad dan perjumpaan dengan Muhyiddin itu sebenarnya retorik semata-mata. Mungkin, kata mereka, tidak akan ada perjumpaan langsung. Mereka kata sampai kiamat pun mungkin Muhyiddin tidak akan berjumpa dengan Mahathir Mohamad dan Mahathir pula hanya akan bermimpi di siang bolong. Bayangkan saja pada 31 Oktober tahun 2022, Mahathir pernah menggelar Muhyiddin ataupun pernah menyatakan dakwaan bahawa Muhyiddin yang pecat dia, pemimpin Bersatu lain yang tak setuju langkah Sheraton. Menurut Mahathir Mohamad, pengerusi Gerakan Tanah Air GTA Tun Mahathir mendakwa Tan Sri Muhyiddin Yassin yang memecatnya sebagai pengerusi Bersatu dan juga beberapa pemimpin Bersatu lain yang tidak setuju dengan langkah Sheraton diambil bekas Perdana Menteri itu. Mahathir berkata Muhyiddin yang juga Presiden Bersatu sangat takut kehilangan jawatan Perdana Menteri hingga menyekat Parlimen daripada bersidang dan meminta darurat diisytiharkan. Katanya Muhyiddin seorang yang masih lagi bersikap angkuh dan hanya mahu menjadi Perdana Menteri biarpun beliau sudah jatuh dan dihina UMNO. Muhyiddin cuba menafikan beliau pengkhianat yang terbabit dalam langkah Sheraton dan cuba mengaitkan perkara itu dengan Mahathir. Beliau memecat saya, kata Mahathir, dan beberapa pemimpin Bersatu lain yang tidak bersetuju dengan langkah Sheraton. Siapa yang dapat faedah daripada langkah Sheraton ini, kata Mahathir? Siapa yang jadi Perdana Menteri? Itu persoalan yang dilemparkan oleh Mahathir Mohamad yang dimuat naik dalam media sosial beliau pada tarikh 22 tersebut. Beliau berkata demikian ketika menjawab kenyataan Muhyiddin mendakwa gerakan membawa keluar Bersatu daripada Pakatan Harapan PH pada 2020 dimulakan oleh Dr. Mahathir Mohamad. Muhyiddin mendakwa Dr. Mahathir membuat pusingan you di saat akhir apabila Majlis Presiden PH dalam mesyuarat 21 Februari tahun 2020 mengambil keputusan terus menyokong beliau sebagai Perdana Menteri. Katanya,
Usaha membawa keluar bersatu itu digerakkan susulan tindakan beberapa pihak dalam PH yang mendesak Dr. Mahathir berundur dari memberi laluan kepada Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim dilantik Perdana Menteri yang ke-8. Sebenarnya Dr. Mahathir berkata, minggu lalu, Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang mengakui beliau yang menggerakkan langkah Sheraton bersama-sama Muhyiddin sebelum ahli Parlimen Pagoh itu menjadi calon Perdana Menteri. Sebenarnya amat mudah nak pastikan siapa pengkhianat, kata Mahathir. Ada satu ungkapan bahasa Latin, cui bono, yang bermakna siapa yang mendapat keuntungan daripada sesuatu keadaan. Siapa yang jadi Perdana Menteri? Pintu belakang atau tepuk atap? Bukan saya, kata Mahathir, tetapi Muhyiddin. Dr. Mahathir juga mendakwa Muhyiddin sebagai seorang yang tidak tahu malu kerana sanggup meminta pengisytiharan darurat sekali lagi demi mengekalkan jawatannya biarpun permohonannya sebelum itu ditolak yang di Pertuan Agong. Dr. Mahathir juga mendakwa Muhyiddin sebagai seorang yang tidak tahu malu kerana sanggup meminta pengisytiharan darurat sekali lagi demi mengekalkan jawatannya biarpun permohonannya sebelum itu ditolak yang di Pertuan Agong. Beliau berkata Muhyiddin juga menuduhnya bersetuju supaya pengerusi Perikatan Nasional PN itu menjadi Perdana Menteri namun tidak mendedahkan. Soalan Dr. Mahathir, sama ada dia memegang jawatan itu dengan sokongan kleptokrat. Dia jawab sanggup dan dengan angkuh berkata dia tahu macam mana mahu tangani kerana dia ada pengalaman politik lebih 40 tahun. Akhirnya Muhyiddin tersembam selepas cuma 17 bulan menjadi Perdana Menteri selepas dikhianati oleh ahli Parlimen UMNO dan Barisan Nasional BN yang sebelum itu bersama-sama mengkhianati rakyat untuk menubuhkan kerajaan pintu belakang, kata Mahathir lagi. Dr. Mahathir turut mendakwa Muhyiddin yang bertanggungjawab mengadakan pilihan raya negeri PRN Sabah ketika negara sedang teruk dilanda COVID-19 sehingga kes naik mendadak selepas pilihan raya itu dan membabitkan kematian ramai penduduk Malaysia. Selain itu, beliau berkata, Muhyiddin sanggup melakukan apa saja termasuk membiarkan bersatu kehilangan kuasa di beberapa negeri yang dipimpin parti itu asalkan kekal menjadi Perdana Menteri. Sementara itu, Dr. Mahathir berkata, beliau sanggup mencadangkan kerjasama antara Parti Pejuang Tanah Air Perjuang dan GTA bersama PN pada pilihan raya ke-15 sebelum ini kerana beliau percaya selepas dijatuhkan dan dihina, Muhyiddin sudah bertaubat atau berasa kesal dengan perbuatannya. Dia hianat saya, tidak mengapa. Saya sangka dia cuba tebus hianatnya kepada Parti Bersatu sehingga hilang beberapa negeri dan rakyat keseluruhannya. Dan kepada rakyat keseluruhannya, rupanya dia tetap angkuh dan hanya mahu menjadi Perdana Menteri, kata Mahathir lagi. Saudara-saudara sekalian, ini dipetik daripada Berita Harian bertarikh Oktober 31 tahun 2022 dengan bertajuk Muhyiddin yang pecat saya, pemimpin Bersatu lain yang tak setuju langkah Sheraton turut dipecat. Ini pendedahan yang luar biasa yang kita nantikan apabila ianya berkaitan dengan perjumpaan yang kononnya akan dibuat bersama Mahathir dan Muhyiddin. Adakah perjumpaan ini akan jadi terrealisasi dengan adanya pendedahan yang saya bacakan sebentar tadi itu? Adakah benar Muhyiddin dan juga Mahathir akan sama-sama berdamai? Dengan pendedahan dan penghinaan yang begitu kuat terhadap Muhyiddin oleh Mahathir, ini menjadi persoalan kepada saya. Sejauh mana Muhyiddin sanggup untuk bekerjasama dengan Mahathir sekali lagi selepas dipermalukan melalui kenyataan media atau kenyataan di laman sosial beliau itu, Mahathir itu. Sejauh mana keikhlasannya? Anda jawab sendiri. Sila tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Semoga dengan pendedahan ini Anda dapat melihat apa corak kepimpinan Mahathir dan Muhyiddin. Anda sudah boleh faham apa yang cuba saya sampaikan.
Sebenarnya Mahathir ini corak kepemimpinannya bagaimana, arah kepemimpinannya bagaimana, begitu juga dengan Muhyiddin, hanya dengan bersandarkan satu pendedahan yang telah saya bacakan tadi. Sekian dulu Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.